Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini kita bertemu lagi dalam membincangkan topik kedua keusahawanan, iaitu idea keusahawanan, kreativiti dan inovasi. Hasil topik ini nanti kita akan dapat membincangkan sumber idea keusahawanan. Kita juga akan dapat menerangkan teknik untuk menghasilkan idea perniagaan baru. Seterusnya, kita juga dapat mempersembahkan proses menjana dan menilai idea perniagaan. Dan yang terakhir, kita akan dapat mengubah idea menjadi peluang perniagaan menggunakan model perniagaan Canvas. Yang pertamanya, kita lihat sumber idea keusahawanan. Bagi mereka-mereka yang ada cita-cita atau ingin memulakan perniagaan, pastinya mereka perlu memilih jenis perniagaan yang mereka nak laksanakan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan idea-idea yang betul, kreatif dan inovatif untuk membantu mereka membuat keputusan untuk memilih jenis perniagaan yang mereka nak jalankan. Jadi bukan senang untuk kita memilih jenis perniagaan apa yang kita nak buat. Bukan satu perkara yang mudah. Produk apa yang kita nak jual ataupun servis apa yang kita nak niagakan. Jadi ia memerlukan idea. So dalam topik ini, mereka memerlukan sumber idea-idea untuk keusahawanan. Dengan adanya sumber idea ini, kita akan dapat menjana idea-idea perniagaan yang baru ataupun perniagaan yang sedia ada. Jadi di sini terdapat dua jenis sumber idea keusahawanan. Yang pertama kita panggil sumber utama ataupun sumber primer, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer iaitu kita merujuk kepada data asal yang dikumpulkan dan dinilai. Maklumat yang dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber seperti pemerhatian, eksperimen, tinjauan dan kajian. Manakala yang dimaksudkan sumber sekunder, data sudah dikumpulkan untuk satu penggunaan, yang mana maklumat yang telah dikumpulkan oleh penyelidik dan dicatat dalam buku, artikel dan penerbitan lain. Jenis data sekunder ni terdiri daripada data sedia ada, rujukan, media massa, media elektronik, media sosial dan sumber internet. Apa itu sumber utama ataupun sumber primer? Sumber primer adalah data rujukan ataupun maklumat yang pertama yang dikumpulkan secara langsung melalui pemerhatian, eksperimen, tinjauan dan juga kajian. Pengertian lain sumber primer ini juga kita boleh sebutkan seperti data yang belum ada ataupun data baru yang ingin kita dapatkan secara terus di satu-satu kawasan ataupun tempat. Jadi di situlah bukti langsung mengenai peristiwa, objek, orang, aktiviti, karya seni dan juga lain-lain. Jadi data-data tersebut sama ada ianya boleh dicatat ataupun ditulis ataupun tidak boleh ditulis, seperti suara, gambar dan artifak. Ini semua data-data yang
boleh kita dapatkan daripada sumber prima ini. Jadi contoh sumber utama yang kita boleh perolehi melalui seperti surat menyurat, buku harian peribadi, diary, karya seni dan sastra, melalui pidato dan sejarah lisan, rakaman audio-video, alat dan perbicaraan perundangan. Ini contoh-contoh sumber utama yang kita boleh dapatkan. Selain kita boleh dapatkan, di sini kita perlu melaksanakan 4 aktiviti ni, iaitu pemerhatian. Bagaimana kita buat pemerhatian di satu-satu tempat, melalui contoh-contoh sumber yang saya sebutkan ini. Kemudian melalui eksperimen yang kita buat, tinjauan, dan juga kita kena buat kajian untuk mendapatkan data-data yang baru yang kita perlukan untuk idea perniagaan kita. Jadi, untuk mendapatkan sumber utama ini bukan satu perkara yang mudah, di mana kita sendiri perlu turun padang untuk melaksanakan 4 perkara penting ini. 4 aktiviti penting ini, iaitu pemerhatian, eksperimen, tinjauan dan kajian. Jadi kita akan pergi pada satu per satu. Jadi dalam nak mendapatkan sumber utama, kita perlu membuat pemerhatian. Pemerhatian ni adalah data yang dikumpulkan dengan memerhatikan dan merakam tindakan responden dalam satu aktiviti. Okey, contohnya ada seorang individu duduk di lokasi terpilih setiap hari, sama ada kita sendiri ataupun kita bagi tugasan pada orang lain, selama seminggu untuk duduk dan mengira jumlah pejalan kaki dan kereta yang melintas. Jadi kita buat pemerhatian dekat situ. Dari jumlah ini dapat dianggarkan sama ada lokasi tersebut sesuai untuk operasi perniagaan. Jadi yang kita buat pemerhatian selama seminggu tu, kita akan dapat data jumlah pejalan kaki dan juga jumlah kereta yang melintas. Contoh lain, jika kita nak berniaga air kelapa, so kita kena buat pemerhatian di kawasan tersebut. Ada tak orang lain yang berniaga air kelapa juga? Sama ada ramai ataupun tidak ramai ataupun tak ada langsung. So kalau ramai orang yang menjual air kelapa di kawasan itu, sesuai tak untuk kita berniaga di situ? Jual air kelapa juga. Jadi kat situ kita boleh fikirkan untuk membuat daripada data yang kita dapat, kita boleh buat keputusan. Begitu juga lokasi tempat kita nak berniaga itu, banyak kereta lalu lalang, sibuk. Jadi di situ juga menjadi satu data untuk kita membuat keputusan sama ada kita nak boleh berniaga atau tidak di kawasan tersebut. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah eksperimen. Eksperimen ini adalah percubaan atau membuat sampel produk. Di mana kita sebagai yang nak memulakan perniagaan ataupun pengusaha mesti membuat sejumlah produk sampel dan memberikannya kepada sekumpulan kecil pengguna untuk tujuan eksperimen. Jadi daripada hasil percubaan tersebut, kemudian kita boleh dapat menggunakan
untuk menentukan seberapa baik produk tersebut diterima oleh pengguna ataupun orang ramai. So, jika kita nak buat produk makanan, kita boleh test market sama ada produk makanan kita sedap ataupun tidak. Jika produk kesihatan, kita boleh dapat hasil percubaan sama ada produk kita berkesan ataupun tidak. Jika kita nak buat produk servis, jika kita nak buat servis, contohnya mencuci kereta kenderaan, kita boleh buat servis percuma kepada customer kita. Sama ada customer kita berpuas hati ataupun tidak dengan servis kita itu tadi. Jadi ini adalah eksperimen yang kita perlu buat untuk kita dapatkan data tadi. Okey, seterusnya kita juga boleh buat temu bual, di mana ia juga dikatakan sebagai penyelidikan lapangan melalui wawancara ataupun temu ramah, sama ada dengan pelanggan, orang ramai, pembekal, pesaing dan juga pakar industri. Jadi kaedah ini boleh juga dijalankan dengan dua cara, sama ada temu bual ataupun temu ramah secara peribadi ataupun temu ramah melalui telefon. Untuk temu ramah peribadi, penemu ramah ataupun pewawancara perlu bersikap ramah dan sopan. Tidak mempengaruhi tanggapan penemu bual dengan komen, bahasa badan atau ekspresi wajah. Manakala melalui telefon, pewawancara perlu memasukkan cara-cara alternatif untuk menyusun semula soalan sekiranya wawancara menghadapi masalah dalam memahami soalan tersebut. Jadi kaedah ini juga kita boleh jalankan untuk dapatkan sumber data. Cuma sebelum kita menemu ramah, kita perlu buat persediaan dari segi soalan-soalan penting yang kita nak tanyakan, supaya sumber data yang kita dapat tadi tepat. Dan kita juga perlu menjaga adab bahasa, dan sekiranya ataupun sebaiknya kita perlu minta izin kepada orang yang kita nak temu ramah tadi, supaya perjalanan temu bual tadi dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Sebab tak semua orang yang suka ditemu ramah ataupun ditanyakan sesuatu. So kita kena jagalah bagaimana kita nak jalankan sesi temu bual tersebut. Jadi contohnya kita nak menjual produk ubat nyamuk. So kita boleh pergi rumah ke rumah atau di mana-mana tempat, kita boleh menemu ramah penduduk ataupun yang tinggal di rumah tersebut, bagaimana keadaan nyamuk di dalam rumah ataupun di sekitar rumah, apa yang mereka lakukan apabila nyamuk banyak. Kemudian di kawasan tersebut ada tak penyakit denggi di kawasan tersebut, dan macam-macam lagi. Jadi daripada situ kita boleh dapatkan sumber data yang tepatlah. Okey, kita juga boleh buat tinjauan ataupun survey, di mana ianya merupakan merujuk kepada kaji selidik pendek
berkenaan dengan produk yang kita sasarkan. Jadi di sini kita boleh buat sedikit soalan kaji selidik, yang mana soalannya mesti sangat spesifik dan jawapan yang nak diberikan tu mestilah terhad dan mudah. Contoh jawapannya iaitu ya atau tidak, bagus atau tidak, setuju ataupun tidak. Jadi kita perlu buat persediaan tentang soalan-soalan berkaitan dengan produk yang kita nak jual. Jadi bila kita spesifikkan, so data utama, sumber utama kita boleh dapatkan dengan tepat. Okey, maka selesai 4 perkara yang kita perlu buat untuk dapatkan data dari sumber utama ataupun sumber sekunder. Jadi kita pergi pula kepada sumber sekunder. Yang mana sumber sekunder ni juga dikenali sebagai penyelidikan perpustakaan. Ianya melibatkan pengumpulan data yang telah disusun dan tersedia dengan kos yang sangat berpatutan, atau kadang-kala kita boleh dapatkan secara percuma. Jadi sumber sekunder ni adalah sumber yang telah sedia ada. Jadi kita tak perlu bersusah payah untuk mendapatkan data seperti yang mana telah kita tahu mengenai sumber utama. Jadi kita hanya perlu dapatkan saja data sedia ada yang boleh dipercayai, ataupun mana-mana rujukan, buku, majalah dan sebagainya. Ataupun kita boleh dapatkan di media massa, media elektronik, ataupun dari sumber internet. Malah sekarang banyak media-media sosial yang juga kita boleh dapatkan data di situ. Jadi mudah. Jadi data ini pada satu ketika dulu sudah ada orang lain yang telah dapatkan ataupun membuat data ini untuk kegunaan kita pada hari ini. Jadi sumber sekunder ni kita boleh dapatkan data sedia ada yang boleh dipercayai. Contohnya kita boleh dapatkan daripada laporan tahunan syarikat, daripada profil syarikat, penyata kewangan dan lain-lain. Yang penting ianya benar dan boleh dipercayai. Seterusnya kita boleh jadikan rujukan. Kita boleh ambil data daripada rujukan. Contohnya daripada maklumat-maklumat yang diterbitkan dari perpustakaan, buku-buku, daripada sumber internet. Kemudian adanya perkhidmatan pengkalan data yang disediakan, sama ada percuma ataupun perlu dibayar, yang mana rujukan-rujukan ni memberikan kita sumber data ataupun maklumat mengenai pelbagai perkara seperti pertumbuhan pasaran, perspektif industri secara keseluruhan, dari segi data-data pelanggan, dari segi data-data pemasaran dan sebagainya. Jadi kita boleh rujuk melalui rujukan-rujukan tersebut. Seterusnya kita boleh menggunakan media elektronik. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, segala maklumat ataupun data kita boleh dapatkan
dengan cepat dan tepat. Ini boleh menjadi peluang perniagaan bagi seorang usahawan daripada sumber-sumber maklumat yang kita dapatkan tadi. So bagaimana di zaman ataupun di era ICT hari ini, internet menjadi sumber penting untuk dapatkan maklumat-maklumat ataupun data tadi. Jadi ianya dapat membantu menjana idea perniagaan yang kita nak buat ataupun nak jalankan. So daripada situ kalau kita lihat pada hari ini bukan saja kita boleh melihat ataupun mendapatkan data-data daripada iklan ataupun surat khabar, majalah, malah pada sumber internet ada hari ini wujudnya teknologi digital. Sehingga adanya YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Google. Jadi daripada teknologi-teknologi yang ada itu, kita boleh dapatkan sumber-sumber data ataupun maklumat yang kita perlukan. Okey, setelah kita mengetahui dari mana sumber-sumber idea keusahawanan, kemudian kita pergi pula bagaimana teknik untuk kita menjana idea perniagaan baru yang kita nak laksanakan. Jadi ada 3 kaedah untuk menjana idea. Yang pertama adalah brainstorming ataupun pencambahan fikiran. Yang kedua focus group, kumpulan fokus. Yang ketiga library and internet research, penyelidikan di perpustakaan ataupun internet. So kita pergi satu persatu. Okey, dalam nak menjana idea, kaedah brainstorming ataupun pencambahan fikiran ni adalah penting. Jadi apa maksud brainstorming ataupun sumbang saran? Ianya adalah teknik yang digunakan untuk menjana sebilangan besar idea dan penyelesaian masalah dengan cepat. Selain itu, ia juga merupakan satu proses berfikir mengenai topik tertentu bagi menghasilkan beberapa idea yang mantap. Jadi sesi brainstorming ni dia biasanya melibatkan sekumpulan orang. 2 orang ataupun lebih. Jadi mereka saling mengeluarkan idea, memikirkan serta membincangkan topik yang disasarkan. Ianya juga boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal ataupun berlaku secara santai. Dan biasanya ada seorang ketua yang mengawal sesi brainstorming ni. Jadi ianya lebih berkesan berbanding kita memikirkan bersorangan. Jadi apabila melibatkan kumpulan, maka lebih banyak idea dapat dikeluarkan. Dan seterusnya hasil daripada brainstorming tadi akan dapat satu keputusan yang baik dan mantap. Hasil daripada cutusan idea yang telah dikeluarkan tadi. Jadi selain itu, dalam sesi sumbang saran ataupun brainstorming ni ada peraturan-peraturannya. Yang pertama, tidak ada kritikan. Apabila salah seorang mengeluarkan idea, so idea-idea tersebut perlu dibincangkan dengan teliti. Kalau ada percanggahan, ada argument, jadi itulah proses supaya kita boleh dapatkan satu idea yang betul. Kemudian kebebasan mengeluarkan idea digalakkan. Jadi setiap ahli kumpulan mesti berfikir pada topik apa yang nak dibincangkan dan mengeluarkan idea tersebut.
Jadi dari situ idea-idea tersebut ditapis, mana yang lebih baik, lebih kreatif dan inovatif. Kemudian sesi mesti harus bergerak dengan cepat, supaya idea-idea yang dikeluarkan tu tadi dapat ditapis kepada idea yang lebih berkualiti, dan tidak keluar daripada topik yang dibincangkan. Seterusnya, focus group ataupun kumpulan fokus. Ianya lebih kurang sama dengan kaedah brainstorming, melibatkan kumpulan yang mana perbincangan kumpulannya lebih ke arah fokus. Ianya terdiri daripada 5 hingga 10 orang yang telah dipilih berdasarkan ciri umum mereka yang berkaitan dengan isu-isu yang dibincangkan. Jadi ahli-ahli dalam kumpulan fokus ini terdiri daripada orang yang mempunyai kepakaran, pengalaman ataupun yang terbabit secara langsung dalam bidang-bidang tertentu, supaya isu-isu yang dibincangkan tadi dapat dijana dan dijuruskan kepada keputusan yang lebih baik. Jadi tujuannya untuk lebih fokus kepada perbincangan isu-isu atau idea-idea ke arah untuk mendapatkan hasil keputusan yang terbaik. Di sini juga tapisan, saringan akan dibuat lebih fokus. Jadi kumpulan-kumpulan ini akan dipimpin oleh seorang moderator yang terlatih, yang mana beliau akan menggunakan flexibility dan dinamik dalam persekitaran kumpulan fokus tersebut untuk mendapatkan gambaran dan hasil yang terbaik tentang isu tertentu yang dibincangkan. Jadi kaedah kumpulan fokus ni walaupun ianya boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, kaedah ini boleh juga digunakan untuk menjana idea perniagaan yang baru. Okey, selain itu kita juga boleh menggunakan kaedah survey ataupun tinjauan, yang mana ia juga adalah penyelidikan perpustakaan. Ini adalah sumber sekunder ataupun sumber sedia ada yang kita boleh dapatkan. Yang mana kita tahu perpustakaan adalah sumber maklumat yang sering digunakan oleh masyarakat untuk ataupun orang ramai untuk mendapatkan apa saja dan juga termasuk untuk menjana idea perniagaan baru. Jadi pendekatan terbaik adalah dengan merujuk terus ke perpustakaan bagi mendapatkan sumber yang berguna, seperti majalah khusus industri, jurnal perdagangan dan juga laporan industri. Jadi daripada situ kita dapat melayari beberapa isu jurnal perdagangan ataupun laporan industri mengenai sesuatu topik yang dapat mencetuskan idea baru, termasuk idea baru untuk perniagaan. Okey, seterusnya proses mengatur, menganalisis dan memilih peluang perniagaan. Jadi tadi kita telah mengetahui dari mana sumber-sumber maklumat yang kita boleh perolehi dan juga kaedah-kaedah dalam menjana idea-idea keusahawanan. Seterusnya kita pula perlu mengetahui proses untuk mengatur, menganalisis dan memilih peluang perniagaan yang kita nak buat tu tadi. Jadi proses tersebut ada beberapa perkara yang perlu kita tahu,
Yang pertama adalah menyedari keperluan dan kehendak pelanggan. Yang kedua, mengimbas persekitaran ataupun menganalisa persekitaran perniagaan. Yang ketiga, melakukan penilaian kendiri. Yang keempat, menyaring peluang perniagaan. Yang kelima, menilai penerimaan masyarakat. Dan terakhir, menyiapkan rancangan perniagaan. Jadi beberapa perkara ini ataupun beberapa proses ini kita perlu analisa. Kita perlu bincangkan menggunakan kaedah-kaedah yang kita dah tahu tadi, dan juga kita boleh dapatkan sumber maklumat yang berkaitan melalui sumber-sumber yang kita telah tahu tadi. Dua jenis sumber, sama ada sumber utama dan juga sumber sekunder. Okey, perkara pertama dalam proses ini adalah menyedari keperluan dan kehendak pelanggan. Recognizing customer needs and wants. Jadi kita perlu tahu ataupun sedar apa keperluan dan kehendak pelanggan kita. Keperluan dan kehendak tu berbeza. Kalau keperluan ni boleh dikatakan pelanggan kita sangat perlukan ataupun wajib. Kalau tak ada mungkin akan susahlah ataupun memberi masalah kepada pelanggan. Jadi dia sangat perlukan. Walaupun dalam keadaan senang ataupun susah, ia memang diperlukan. Manakala kehendak ni, dia bergantung kepada keadaan ataupun situasi. Kalau dalam satu-satu masa tu dia tak perlukan, maka untuk kehendak ni dia tak menjadi masalah sangat kepada pelanggan. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Itu beza antara keperluan dengan kehendak. So produk kita kategori mana? Adakah produk kita menjadi keperluan kepada pelanggan kita, ataupun produk kita menjadi kehendak kepada pelanggan kita? Sebab tu kita perlu tahu. Jadi kalau produk ataupun servis yang kita jalankan tidak menjadi keperluan ataupun kehendak pelanggan, ada masalah tak? Mesti ada masalah. Orang tak nak beli. Orang tak nak dapatkan servis kita. Dan lebih baik produk kita ataupun servis kita dapat menyelesaikan masalah pelanggan kita. Oleh sebab itu kita perlu tahu masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat tempat kita. Kerana apabila produk kita ataupun servis kita dapat menyelesaikan masalah pelanggan kita ataupun masyarakat kita, maka ia menjadi satu keperluan bagi mereka dalam kehidupan mereka lah. Itu proses perkara yang pertama. Yang kedua, kita nak mengimbas ataupun menganalisa persekitaran perniagaan kita, environment perniagaan kita. Dari segi apa? Dari segi demografik, dari segi struktur populasi, dari segi income, pendapatan dan citarasa masyarakat setempat kita. Selain itu, kita kena mengkaji sumber-sumber tempatan yang ada dan dari mana kita boleh perolehi. Kemudian kita kena tahu peraturan dan juga polisi baru kerajaan
Kemudian kita kena tahu dari segi data import export, hubungan industri itu sendiri, kemudian projek pembangunan sekitar dan sektor swasta, kemudian kemajuan teknologi yang ada, penggunaan media massa dan juga media elektronik. Ini semua kita kena kaji dan analisa. Inilah yang dikatakan environment, perniagaan kita, yang perlu kita tahu dari pelbagai sudut. Kemudian seterusnya kita perlu melakukan penilaian ke diri kita sendiri. Adakah kita sudah bersedia untuk menjalankan perniagaan baru kita? Dari segi apa kita nak nilai? Dari segi pengalaman kita, dari segi pengetahuan kita, ilmu kita tentang perniagaan yang kita nak jalankan. Kemudian kemahiran apa yang kita ada. Kemudian bagaimana financial ability kita, kuat ataupun tidak. Bagaimana interest kita, minat kita terhadap perniagaan kita. Kemudian apa pula rangkaian yang kita ada, networking. Jadi ini semua faktor-faktor yang memberi kekuatan ke diri untuk kita melaksanakan ataupun nak memulakan perniagaan. Dan faktor-faktor ini akan menyokong kuat diri kita. Seterusnya, bagaimana kita menyaring peluang perniagaan. Bagaimana kita memilih perniagaan yang betul. Jadi itu semua bergantung kepada perkara di bawah ni. Dari segi competition, persaingan. Adakah kita dah tahu pesaing-pesaing kita, persaingan perniagaan kita. Dan dari segi legality, sah ataupun tidak perjalanan yang kita, perniagaan yang kita nak laksanakan. Kemudian dari segi capital, modal kita, dan juga risiko yang ada ataupun yang bakal kita hadapi dalam perniagaan kita. Dan seterusnya, bagaimana kita nak menilai penerimaan masyarakat terhadap produk kita ataupun servis kita yang kita niagakan. Jadi perkara ini juga merupakan satu proses ataupun perkara yang penting dalam kita nak memilih jenis perniagaan kita. Dan yang terakhir sekali, apabila kita dah betul-betul yakin membuat pilihan yang tepat, maka kita boleh menjalankan proses yang seterusnya, iaitu menyiapkan rancangan perniagaan, business plan. Jadi apabila kita dah merancang untuk membuat business plan, maka langkah kita dah semakin baik. Bila kita dah buat rancangan perniagaan, maka kita dapat tahu, kita dapat jalankan perniagaan kita dengan lebih tersusun dan terancang. Okey, seterusnya, untuk menjana idea perniagaan yang lebih kreatif berdasarkan 4 perkara ni. Yang pertama, berkeinginan ataupun gairah. Kemudian yang kedua, hobi. Yang ketiga, skill ataupun kemahiran. Dan yang terakhir, pengalaman. Jadi keempat-empat ini boleh menjana idea yang lebih kreatif. Otak-otak kita akan berfikir lebih kreatif
dalam mengubah suai perniagaan kita yang baru ataupun sedia ada. Okey, untuk memikirkan idea perniagaan yang lebih kreatif, anda perlu mempunyai keinginan yang tinggi ataupun boleh kita panggil gairah. Sebab apa? Keinginan ni adalah perkara yang anda sanggup menghabiskan banyak masa untuk memikirkannya. Satu perkara yang kita suka ataupun sangat suka. Dan juga perkara tersebut adalah sebahagian besar daripada hidup kita. Jadi yang penting bagaimana hala tuju ataupun hasrat kita tu perlu jelas dan kita mudah fahami. InsyaAllah kita dapat memikirkan ataupun ilham-ilham ataupun idea-idea tu dapat hadir dalam pemikiran kita untuk menjadikan perniagaan kita lebih kreatif. Jadi bukan senang untuk jadikan pada diri kita ni satu keinginan yang tinggi. Jadi pengasas Dropbox pernah berkata, orang yang berkeinginan ni mengingatkan dia pada anjing yang mengejar bola tenis. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana seekor anjing mengejar bola tenis yang kecil, yang mempunyai pantulan yang laju. Mesti agak sukar. Tapi bagaimana usaha ataupun keinginan anjing tu untuk mendapatkan bola tenis ni. Jadi itu satu perumpamaan ataupun gambaran nak menyatakan orang yang ada keinginan ataupun gairah dalam membuat sesuatu ke ataupun memikirkan sesuatu. Jadi itu akan menjadikan ianya lebih kreatif. Pemikirannya lebih kreatif. Contoh kat sini ada petunjuk apa yang anda buat yang menjadikan anda paling bahagia. Sesuatu yang kita buat tu mesti kita suka, gembira, bahagia. Dua perkara ni. Okey, seterusnya hobi ataupun minat. Jadi kadang-kadang orang nak berniaga ni sebab dia minat. Dia ataupun hobi, dia jadikan perkara itu sebagai hobi. Tapi yang menariknya, apabila kita jadikan perniagaan ni sebagai hobi, ianya satu perkara yang menguntungkan. Hobi yang kita buat tu mendatangkan hasil pada diri kita. Jadi hobi ni apabila apa saja yang kita lakukan mesti untuk keseronokan. Sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang kita minat. Lain. Berbanding kita buat suatu perkara yang kita tak suka ataupun kita tak minat. Jadi apabila kita menjalankan perniagaan ini sebagai satu hobi, ia boleh mendatangkan satu kreativiti dalam perbuatan kita, dalam pemikiran kita. Dan hobi ni juga dapat menolong kita untuk membina ataupun memantapkan kemahiran kita dalam bisnes itu sendiri. Jadi kita boleh membina perniagaan ni dengan hobi. Maksudnya hobi ni suatu perkara yang santai, yang macam nampak biasa, tapi ianya berjalan. Dan di situ menyebabkan sesuatu yang kita lakukan tu lain daripada yang lain. Dan ianya menjadi satu keunikan
pada diri kita untuk terus melakukan sesuatu ataupun mengusahakan sesuatu. Contohnya menjalankan perniagaan. Jadi kita perlu tanya diri kita sendiri, pada diri kita sendiri, bolehkah anda melakukannya sepanjang hari? Kita tanya pada diri kita, adakah anda masih gembira jika anda melakukannya sepanjang hari? Kadang-kadang kita terpaksa melakukan perkara yang sama. Contohnya, kita menghadapi berbagai cabaran, masalah dalam perniagaan. Jadi sedikit bila kita jadikan sesuatu itu sebagai hobi kita jadikan perniagaan ini sebagai satu hobi kita, ianya dapat membantu kita menghadapi apa segala situasi dalam kita membina perniagaan kita. Seterusnya adalah skill ataupun kemahiran. Kemahiran ini adalah perkara khusus atau umum yang anda mahir. Jadi setiap orang, setiap individu mempunyai kemahiran yang berbeza. Kemahiran ini juga adalah satu nilai yang ada pada diri seseorang. Jadi kalau kita membina sebuah perniagaan yang terkait dengan kemahiran yang kita ada ataupun kepakaran yang kita ada, itu akan menjadikan kita lebih kreatif dalam kita mengembangkan bisnes kita, dalam kita menentukan perjalanan bisnes kita. Sebab memang kita pakar, memang kita mahir dalam produk ataupun servis yang kita niagakan. Kemudian seterusnya adalah pengalaman, experience. Apabila anda mempunyai pengalaman, anda akan belajar dengan mudah dalam perniagaan baru anda. Sebab tu beza orang yang tidak pernah berniaga dengan orang yang mempunyai pengalaman berniaga ataupun pendedahan dalam bidang perniagaan. Ianya dapat, orang yang berpengalaman ni dia dapat menempuh sesuatu ataupun belajar sesuatu yang baru tu dengan mudah, berbanding dengan orang yang mungkin tak ada pengalaman langsung. Jadi pengalaman ni membantu dalam kita membina perniagaan ataupun mengembangkan perniagaan kita. Dan ini akan menjadikan perniagaan itu juga ke arah yang lebih baik dan kreatif, serta berinovasi. Orang yang mempunyai pengalaman ni sedikit dia dah melalui, dia dah mempunyai ilmu-ilmu pengalaman. Jadi kat situ banyak mengajar dia, sama ada betul ataupun salah. Okey, jadi daripada 4 perkara yang kita bincangkan tadi, iaitu keinginan, hobi, kemahiran dan juga pengalaman, di situ kita akan dapat memikirkan idea-idea yang lebih kreatif dan inovatif dalam kita nak mengembangkan ataupun menjalankan bisnes kita. Sebagai contoh, kita boleh jana idea-idea tersebut ikut kesesuaian, ataupun kita boleh menggabungkan idea-idea tersebut sama ada dari segi keinginan, hobi, kemahiran ataupun pengalaman kita. Contoh, kalau kita lihat di sini,
apa kemahiran yang kita ada. Contohnya kita pandai membuat roti bakar. Kita ada kemahiran. Dan kita ada minat. Kita suka membuat roti bakar tadi. Kemudian ditambahkan pula dengan permintaan pelanggan yang nakkan roti bakar tu tadi. Bukan saja dari segi produk makanan roti bakar tu tadi, tetapi kita boleh cambahkan idea untuk kita berkongsi ataupun menjual resepi membakar roti tadi, ataupun membuat roti tadi. Itu berkaitan dengan kemahiran yang kita ada. Jadi kat situ bukan saja kita dapat menjual roti bakar, membina perniagaan roti bakar, kita juga boleh bina blog untuk resepi roti bakar contohnya. Dan dalam masa yang sama, kita juga boleh membuka kedai e-commerce dalam online ataupun dalam bentuk talian dari segi resepi ataupun produk roti bakar tadi. Dan berdasarkan teknologi yang ada sekarang ini, kita juga boleh membina aplikasi-aplikasi mudah yang dapat membantu pelanggan-pelanggan kita yang terdiri daripada pembuat roti untuk menyimpan resepi. Ini dah salah satu cabang bisnes juga dalam produk ataupun bisnes yang sama. Jadi ini satu contoh. Bukan saja kita menjual roti bakar, tetapi kita boleh bina blog untuk resepi roti bakar tersebut. Kita boleh masukkan produk kita ataupun resepi kita dalam talian dalam bentuk e-commerce. Kemudian kita boleh wujudkan aplikasi yang mudah untuk proses pembelian ataupun menyimpan resepi dan sebagainya. Ini semua adalah gabungan gabungan idea daripada 4 perkara tadi. Kalau tak ada 4 perkara pun kita dapat fokus kepada hobi dan kemahiran pun dah cukup baik. Kita gabungkan supaya kita dapat mencambahkan idea yang lebih kreatif dan inovatif untuk perkembangan bisnes kita. Jadi kita taklah hanya ataupun mindset kita hanya bergantung kepada produk kita sahaja. Contohnya roti bakar tu saja. Tapi sebenarnya kita boleh cabangkan perniagaan kita itu. Jadi semakin banyak cabang kita, maka aliran pendapatan kita semakin besar. Jadi gabungan-gabungan ini kita boleh masukkan dalam model perniagaan kita lah, ataupun rancangan perniagaan kita yang kita akan belajar nanti. Contoh, kalau kat bawah ni hasil daripada gabungan atas, kita boleh membuat pengantaran produk kita, produk makanan kita. Kemudian kita boleh wujudkan aplikasi tu tadi, dan juga kita boleh wujudkan khidmat pelanggan dalam laman web dan sebagainya. Ini semua berdasarkan teknologi digital yang ada sekarang. Selain daripada media-media sosial yang popular sekarang ni, kita boleh menggunakan YouTube, kita boleh menggunakan video, kita boleh menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, malahan sekarang ni menggunakan TikTok untuk pemasaran bisnes kita. Jadi
Sekiranya kita mempunyai 4 perkara di atas tadi, kemahiran atau hobi, keinginan dan pengalaman ni, dia akan lebih mendorong kita ke arah kejayaan, untuk berjaya. Sama ada dengan adanya keinginan, semangat, kita akan lebih bermotivasi dan kita akan sentiasa menambah nilai pada bisnes kita, produk kita ataupun servis kita, berdasarkan kreativiti kita tadi. Jadi biarlah kita berniaga itu dengan suatu nilai, bukan semata-mata hanya keuntungan yang kita dapat. Jadi sekiranya anda tidak menyukai, pada akhirnya kembali dan ulangi lagi proses. Jadi proses tu kita boleh ulang-ulang lah, dalam kita nak membangunkan perniagaan kita. Jadi setakat ini dulu untuk topik ini. So kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Sekian, terima kasih.